Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada topik seterusnya boleh buka buku teks awak muka surat 60 reka bentuk elektrik. Okey, dalam reka bentuk elektrik apa yang awak kena pelajari awak boleh rujuk daripada buku teks awak. Saya akan teruskan dengan nota PowerPoint. Okey, untuk bab seterusnya iaitu reka bentuk elektrik, kita akan terus melihat apakah itu reka bentuk elektrik. Reka bentuk elektrik ialah satu perancangan, pemasangan, pengujian dan juga pemeriksaan elektrik, sama ada pada bangunan ataupun pada perkakasan elektrik. Okey, untuk elemen elektrik terbahagi kepada 4. Yang pertama sumber, yang kedua medium, yang ketiga beban dan yang keempat kawalan. Okey, kita akan pergi satu-satu. Apakah itu sumber? Sumber adalah punca pengeluar tenaga elektrik. Contoh sumber yang ada adalah seperti jana kuasa, yang kedua bateri, yang ketiga solar dan juga lain-lain lagi. Terdapat dua jenis sumber. Sumber yang pertama boleh diperbaharui dan yang kedua adalah tidak boleh diperbaharui. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sumber yang boleh diperbaharui? Sumber yang boleh digunakan semula, maknanya boleh recycle balik. Yang kedua, bekalan tenaga yang kekal selamanya. Ini adalah contoh. Angin iaitu ni kincir angin lah, windmill. Okey, yang ni air bergerak, kincir air. Kemudian yang ketiga, matahari iaitu tenaga solar. Yang keempat, ombak. Okey, sumber yang tidak boleh diperbaharui, sumber yang akan habis dan juga tidak dapat dikita semula. Ini contoh dia. Petroleum. Yang kedua, arang batu. Yang ketiga, gas. Yang keempat, nuklear. Okey, apa maksud yang tidak dapat dikita semula ni? Maknanya petroleum lepas guna habislah. Awak kena tambah balik. Macam awak drive kereta ataupun bawa motor, dia nak bawa motor, petroleum habis. Awak kena isi balik. Awak tak boleh. Benda tu awak kena sentiasa isi. Begitu juga dengan arang batu, gas. Sama juga bila ibu masak di dapur, gas habis, kena beli gas yang baru. Jadi berbeza, balik pada sini. Berbeza dengan angin. Angin ni sentiasa ada. Ni semua kurniaan Allah SWT. Air bergerak pun boleh nampak. Ombak dan juga matahari. Sentiasa ada sehinggalah kiamat. Okey, kita pergi kepada elemen seterusnya, iaitu medium. Apakah itu medium? Perantaraan di antara sumber dan juga beban. Apa tugas dia? Membawa arus elektrik. Terdapat dua jenis medium, iaitu kabel ataupun wayar. Yang kedua tanpa wayar. Okey, medium yang berwayar inilah contoh dia. Macam awak charging phone, elektrik yang sampai untuk penuhkan bateri awak dalam phone, kita guna wayar atau kabel. Tapi kalau tanpa wayar, wifi ataupun wireless. Contoh macam sekarang bila charging bateri, ada yang menggunakan wifi, tak perlu pasang wayar. Okey. Gelombang radio, infrared dan juga bluetooth. Kalau pakai iPhone ataupun produk Apple menggunakan AirDrop. Kalau Huawei pun hanya touch sahaja. Okey, yang ketiga beban. Apakah itu beban? Alat yang melakukan tugas dan menggunakan tenaga elektrik. Beban menghasilkan kesan, cahaya pada mentol, bunyi pada pembesar suara dan juga putaran pada motor. Okey, ni macam ni contoh, ini adalah kipas lah. Putaran pada motor. Bukannya angin pada kipas ni, putaran pada motor. Okey, yang terakhir sekali, kawalan. Apakah itu kawalan? Bahagian yang mengawal aliran arus elektrik dengan selamat, seperti memutus dan menyambungkan litar. Kawalan ini boleh dilakukan secara insaniah ataupun manual ataupun secara automatik. Contohnya, kawalan Swiss, kawalan suhu penyaman udara, kawalan suhu elektrik dan periuk nasi elektrik. So yang kat sini, ini oven. Jadi kat sini awak nampak dia ada kawalan dia kat sini. Contoh yang saya boleh bagi lagi, remote aircon. So kat sini ada kawalan dia. Okey. Ini contoh kawalan insaniah. Swiss. Ini contoh kawalan insaniah dan juga kawalan automatik. Okey, untuk
ada sesetengah perkakasan elektrik, dia ada dua jenis kawalan. Kawalan yang pertama, kawalan insaniah. Maknanya macam kettle ni, awak kena tekan sendiri. Ni manual lah, bukannya auto. Kawalan automatik yang belah di bawah. Apabila dah siap, air tu dah siap masak, dia automatik akan offkan button di sini. Begitu juga nasi. Bila nak masak, awak tekan pada bahagian rice cook, masak. Kemudian kawalan automatik ni dia akan menjalankan tugas dia dengan memasak nasi. Dia mengawal, dia menyambung dan memutuskan bekalan elektrik. Bila nasi dah masak, terus button dekat sini akan naik ke bahagian warm. Ringkasan sumber elektrik diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. So yang ni adalah contoh boleh diperbaharui. So ini adalah contoh boleh diperbaharui. Yang ni adalah contoh tidak boleh diperbaharui. Kalau medium ada dua. Yang pertama wayar, yang kedua tanpa wayar. Yang beban sama juga untuk menghasilkan kesan. Kesan yang awak nampak. Contoh cahaya. Itu dihasilkan oleh lampu, haba, setrika. Putaran pada kipas. Putaran juga pada blender, pengisar makanan. Okey, kawalan ada dua. Satu kawalan insaniah, switch on off. Satu lagi kawalan automatik. Okey, seterusnya. Sumber tenaga elektrik ada dua jenis. Yang pertama, arus ulang-alik. Yang kedua, arus terus. Okey, untuk arus ulang-alik, pengagihan elektrik dari stesen jana kuasa hingga ke rumah dan juga bangunan komersial. Voltan arus ulang-alik boleh dinaikkan dan diturunkan dengan menggunakan transformer. Transformer dalam bahasa Melayu adalah pengubah. Penghantaran dilakukan dalam keadaan voltan tinggi untuk merendahkan nilai arus supaya tiada kehilangan kuasa semasa proses penghantaran. Semasa Thomas Edison memperkenalkan lampu mentol ke seluruh dunia sebelum ini, beliau hanya menggunakan arus terus. Jadi apa yang berlaku, mereka terpaksa membina banyak motor untuk memastikan seluruh kawasan di Amerika dapat dipasang mentol dan dapat dialihkan arus elektrik. Tapi pada masa itu arus terus. Sehingga Tesla menemui cara supaya arus ulang-alik boleh digunakan dengan selamat. Sebelum tu arus ulang-alik ada juga digunakan. Tetapi apa yang berlaku, telah berlaku kematian penduduk Amerika. Jadi dia olah balik, dia orang jumpa transformer. Maknanya arus yang akan sampai tu memang tinggi, tapi akan diturunkan. Okey, ini gambaran dia. Arus, beban di sini, arus ulang-alik. Okey, untuk arus terus, sistem kuasa dengan hanya satu kekutuban voltan. Arus mengalir adalah sehala, satu hala saja. Tak macam arus ulang-alik. Arus ulang-alik dia pergi dan dia patah balik. Berbeza Untuk arus terus, contoh yang digunakan adalah bateri, sel solar, dinamo, jenis komutator. Sumber tenaga ini boleh ditukar dari arus ulang-alik kepada arus terus dan sebaliknya menggunakan pelbagai cara seperti litar penerus. Litar penerus menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Litar penyongsang menukarkan arus terus kepada arus ulang-alik. So yang ni gambaran dia lah. Awak tengok, okey, ni positif, negatif, pergi pada mentol dan patah balik. Dia sentiasa. Tapi kalau begini pun sama. Ni arus terus. Sehala. Sen terus. Okey, ini perbezaan. Perbezaan untuk arus ulang-alik dan arus terus. Plat nama AU80, saiz, operasi berterusan untuk arus ulang-alik. Kalau arus terus jangka masa pendek, dia tak lama. Keselamatan, arus ulang-alik memang sangat bahaya. Okey, arus terus kurang bahaya. Penggunaan tenaga elektrik tinggi, rendah. Okey, ni contoh lampu suluh menggunakan arus terus sebab dia guna bateri. Jadi bateri tu adalah arus terus. Okey, macam mana kita nak buat cara reka bentuk litar peralatan elektrik. Okey, nota ni awak boleh tengok dalam buku teks awak, muka surat 65. Reka bentuk litar elektrik mengandungi susunan komponen ataupun peranti untuk lakukan sesuatu tugas yang dikendaki dengan kriteria seperti
Yang pertama mesti selamat. Yang kedua kemas. Yang ketiga cekap. Yang keempat kos yang rendah dan berkualiti. Yang kelima, reka bentuk litar dalam peralatan elektrik kebiasaannya dibina berdasarkan 3 aspek. Keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan juga sambungan litar. Okey, kita akan tengok satu-satu. Okey. Kenapa keselamatan tu penting? Litar peralatan elektrik dikebentuk dengan ciri-ciri keselamatan. Okey, ini adalah gambaran di bawah periuk nasi. Okey, gambaran ni dengan lebih jelas, awak boleh tengok dalam muka surat 65. Ciri-ciri keselamatan ni penting kerana dapat melindungi pengguna dan peralatan tersebut daripada berlakunya litar pintas. Bagi periuk nasi elektrik, litar elektrik ditempatkan di dalam bahagian bawah periuk. Kedudukan litar adalah tersembunyi dan tidak dapat dicapai dengan tangan serta tidak terdedah. Jika terdedah, satunya haiwan lah, macam tikus boleh gigit wayar. Yang kedua, litar pintas lah, bahaya. Okey, ciri-ciri seperti ini dapat melindungi keselamatan pengguna daripada renjatan elektrik yang boleh membawa maut. Okey, kedudukan peranti dalam litar. Reka bentuk kedudukan peranti seperti sensor tekanan, sensor suhu, elemen pemanas diletakkan bersama dengan litar elektrik. Reka bentuk seperti ini bertujuan untuk penjimatan ruang selain menekankan aspek keselamatan. Di samping itu juga, litar elektrik periuk nasi kelihatan kemas dan menarik susunannya. Ini penting untuk menjadikan reka bentuk litar elektrik sesuai untuk tujuan komersial. Jadi cuba bayangkan, bila beli periuk nasi, kena bawa balik dengan wayar-wayar sekali. Jadi sebab tu, kedudukan wayar diletakkan di bahagian bawah supaya lebih menarik, lebih kemas. Okey, sambungan litar. Reka bentuk sambungan litar elektrik pada komponen ataupun peranti disusun mengikut sesuatu tugas yang dikendaki. Contoh, susunan reka bentuk sambungan litar pada periuk nasi elektrik menekankan ciri yang pertama kat sini, selamat. Okey, selamat, cekap, kemas dan juga berkualiti. Sebab periuk nasi ni bahaya. Dia kalau tak selamat, bahayanya sebab yang di dapur tu banyak air, kawasan masak, kawasan yang lembap. Terdapat pelbagai jenis litar dalam sambungan litar elektrik, antaranya termasuklah litar tertutup dan juga litar buka serta litar pintas. Litar salah kekutuban, litar bocor ke bumi dan litar bypass. Okey, ini sambungan litar. Okey, untuk litar tertutup, keadaan di mana suis atau peranti disambungkan dan membolehkan aliran elektrik mengalir. Litar ini mempunyai satu kitaran lengkap. Pergerakan arus, voltan dan kuasa dalam satu litar elektrik. Contoh, mentol menyala. Mentol menyala apabila suis ditekan ataupun ditutup. Okey, ini suis. Apabila tidak ditutup, litar ni dalam keadaan terbuka. So, bila litar dalam keadaan terbuka, litar lampu tidak menyala. Jadi, apabila kita tutup, maknanya tutup, jadi baru lampu menyala. Contoh kat sini kan. Okey, ini sambungan. Okey, ini keadaan terbuka. Okey, sekarang tertutup, lampu menyala. Jadi kena fahamlah tu. Litar buka, keadaan di mana suis ataupun peranti disambungkan dan membolehkan aliran elektrik mengalir. Litar tidak mempunyai satu kitaran lengkap, arus, voltan dan juga kuasa dalam satu litar elektrik. Contoh, mentol tidak menyala kerana suis dibuka. Okey. Ini keadaan litar tertutup, ini keadaan litar terbuka. Litar terbuka, lampu tak menyala. Litar tertutup, lampu menyala. Okey, litar pintas. Keadaan apabila wayar positif yang bocor tersentuh wayar negatif yang bocor secara tidak sengaja. Jadi apabila tersentuh, akan menghasilkan percikan api dan boleh menyebabkan kebakaran. Jadi ni bahaya. Kalau di Australia, benda ni sentiasa diingatkan di dalam rancangan-rancangan TV. Okey, ini sambungan litar. Ini litar salah kekutuban. Komponen elektronik yang mempunyai kekutuban seperti LED perlu dipasang mengikut kekutuban supaya ia boleh berfungsi. Yang ini litar arus bocor. Maksud salah kekutuban, ini positif, jadi perlu dipasang pada positif. Ini negatif, perlu dipasang pada negatif. Kalau salah kutub, negatif dipasang pada positif, positif dipasang pada negatif. Jadi tidak berlakulah tiada kesan pada LED tersebut.
Litar arus bocor terjadi akibat daripada kebocoran arus pada wayar hidup pada badan logam perkakas elektrik. Jadi kadang-kadang bila awak pegang body kettle ni, awak rasa ada renjatan elektrik sebab sebenarnya itu adalah arus bocor. Kalau litar bypass, penyambungan dua perkakasan elektrik yang berlainan pada satu fuse yang sama. Apa yang berlaku? Menyebabkan tekanan dan juga suhu berlebihan pada penebat. Risiko litar pintas akan berlaku. Bila berlaku litar pintas akan berlaku kebakaran. Jadi kalau nak tengok pada peti fuse agihan rumah. Tapi kebiasaannya itu disambung pada yang betul lah. Yang ni sambungan dia salah. Okey, jenis-jenis litar elektrik. Pertama, litar siri, litar selari, litar siri selari. Okey, kita nak tengok pada yang topik seterusnya ni. Boleh tengok buku teks awak. Muka surat 67. Okey, litar siri, litar siri. Litar selari, litar selari. Okey, ini litar siri selari. Okey. Litar siri, siri saja. Tengok mentol disusun bersebelahan. Litar selari, mentol disusun secara bertentangan. Litar siri selari, ada mentol yang disambung secara bersebelahan, ada mentol yang disambung secara bertentangan. So, boleh tengok kat sini. Amali litar siri kita akan cuba buat di sekolah nanti. Okey, ini litar selari. Ini litar siri selari. Jadi boleh tengok pada penyambungan litar siri, arus mengalir, kemudian lampu akan menyala. So kalau pada litar selari, arus mengalir, dia akan mengalir pada kedua-dua mentol. So beza. Kalau litar siri dia menyalakan lampu secara ada detik dia. Dalam reka bentuk elektrik, apa yang awak perlu tahu adalah membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk litar. Okey, boleh rujuk buku teks awak, muka surat 67. Parameter elektrik ada voltan, V, arus, I, rintangan, R dan kuasa P. Okey, V voltan, volt, R tu resistance, kenapa P? Power. Hubungan voltan dan arus elektrik adalah berkadar terus. Maksud, bila voltan tambah, arus elektrik juga akan tambah. Kalau manakala hubungan rintangan dan arus elektrik adalah berkadar songsang. Maksud songsang kat sini, kalau rintangan tinggi, arus elektrik akan rendah. Hubungan antara dua parameter ini menerangkan bahawa rintangan bertambah, arus berkurang. Keadaan ini dapat disimpulkan dalam rumusan dipanggil hukum Ohm. Parameter boleh dikira jumlah penggunaannya. Ini arus. Pergerakan cas elektrik akan disebabkan oleh pengalir. Pengalir pergerakan elektron bebas, ia mengalir dari terminal positif ke terminal negatif. Simbol yang digunakan adalah I, unit dia adalah ampere. Kalau volt, satu unit ukuran untuk mengukur voltan elektrik yang melalui dua konduktor. Simbolnya V, unitnya volt. Manakala rintangan menggunakan penentangan terhadap pengaliran arus. Simbol dia R, unit dia ohm. Ini simbolnya. Okey. Kita akan cuba tengok pengiraan. Ini adalah formula. Okey, untuk formula ni, untuk mencari nilai volt, mula sekali awak buat segitiga, letak V di atas, I, R. Untuk mencari nilai volt, tutup V. So awak nampak I. So sini jadi darab I darab R. Untuk mencari nilai arus, okey, I tutup I, so V bahagi R. Untuk mencari nilai rintangan, ohm, okey, R, tutup R, V bahagi I. Untuk rumus bagi kuasa power, okey, tutup P, I darab V. Ini perubahan pula segitiga, jadi VIR. Hukum kuasa PIV. Okey. Latihan pengiraan parameter. Cuba tengok dekat sini. Dia beri nilai arus 1 ampere dan rintangan 3 ohm. Hitungkan nilai voltan dan kuasa litar tersebut. Kita nak cari P tadi. Okey, macam nak cari V sama dengan I darab R. So awak dapat nilai V sama dengan 1.5 volt. Dah dapat. Kemudian nak cari nilai kuasa. Apa rumus kuasa yang awak tahu? P sama dengan I darab dengan V. So, P 1.5 volt tadi ambil dekat sini. Ambil P kat sini. Darabkan dengan arus yang telah diberi.
Kemudian awak akan dapat 0.75 watt ataupun boleh tulis W. Okey, ini untuk mengira nilai voltan 3 volt dan juga rintangan 6 ohm. Cari nilai arus. Okey, untuk cari nilai arus yang dah diberi voltan kemudian rintangan. So dengan menggunakan rumus I sama dengan V bahagi R. So masukkan 3 bahagi 6. So dapat 1/2 ataupun 0.5 ampere. Kemudian nilai arus bagi litar tersebut. Inilah dia nilai dia. Diberi nilai voltan 3 volt, nilai arus 0.5 ampere, kirakan nilai rintangan. Dengan menggunakan rumus tutup R V bahagi I. Jadi awak akan dapat 3 bahagi 0.5, awak dapat nilai arus 6 ampere. Okey, ini latihan perkiraan parameter. Dia minta kuasa. Jadi kalau kuasa, terus guna rumus kuasa. Okey, perbezaan litar siri, litar selari. Cara nak kira jumlah voltan. Kalau cara kira jumlah voltan, voltan adalah hasil tambah setiap perintang. V1 tambah V2 tambah V3. Ini untuk litar siri, tambah sahaja. Kalau untuk litar selari, voltan di sini sama dengan semua voltan pada mentol lain. Okey. Kalau jumlah arus, arus yang mengalir pada litar siri adalah sama. Tapi untuk litar selari, arus yang mengalir adalah tidak sama dan perlu ditambah. So tengok sini, arus dia masuk ke bahagian sini akan terpecah. Satu ke sana, satu ke bawah. Kemudian daripada sini akan terpecah lagi. Satu ke sana, satu ke bawah. Sebab tu awak kena tambah. Okey, untuk jumlah rintangan. Jumlah rintangan, rumus dia hanya tambah saja. 5 tambah 10, 5 tambah 10 tambah 15, awak dapat 30 ohm. Tapi untuk jumlah rintangan litar selari, ini adalah formulanya. 1 bahagi jumlah rintangan, kemudian 1 bahagi R1, 1 bahagi R2 tambah dengan 1 bahagi R3. So let's say kat sini, 1 bahagi 9 tambah 1 bahagi 9 tambah 1 bahagi 9. So awak tengok kat sini, pembawah dia sama kan? Jadi boleh terus tambah. 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3/9. Apabila 3/9, perlu didarab songsang. Perlu didarab songsang. Jadi 9 didarab dengan, mula-mula mudahkanlah dulu. 1/3. So sini tadi 3/9. Kemudian dimudahkan jadi 1/3. So dah mudah kat sini, 1/3 darab songsang. 3 darab dengan I. 1 didarab dengan RJ di bawah. Jadi yang di bawah tadi terhapus. So 3 sama dengan RJ. 3 sama dengan RJ. Itulah dia punya jawapan. Okey. Untuk litar siri, kalau satu mentol terbakar, mentol yang lain tidak menyala. Tambah satu mentol, semua mentol menyala tapi lebih malap. Kalau litar selari, satu mentol terbakar, mentol lain akan tetap menyala. Tapi semua mentol akan kekal sama terang jika awak tambah satu mentol. Tak ada efek. Cara untuk menghasilkan lakaran reka bentuk elektrik yang akan dibuat. Contoh kat sini, ni boleh tengok buku teks awak. Buka surat 74. Apabila membuka pintu almari pakaian, kita akan hadapi masalah untuk mencari pakaian dan barang yang disimpan di dalam almari kerana keadaannya gelap. Atasi masalah ni, so dia bagi cadangan untuk memilih satu gadget elektrik yang dapat menerangi keseluruhan dalam almari apabila almari dibuka. Kena pasti kedudukan gadget dalam almari supaya kedudukan gadget dapat menerangi keseluruhan almari tersebut. Okey. Untuk menghasilkan reka bentuk litar elektrik yang akan dibuat. Sebelum bina gadget lakaran, hendaklah dibuat terlebih dahulu sebagai gambaran awal projek gadget elektrik. So bila awak buat kat sini, awak boleh susun. Katakanlah pada almari ada 4 rak, awak akan letak 4 mentol. Bila letak 4 mentol, tujuan dia untuk memastikan kuantiti dan kedudukan komponen-komponen seperti mentol, switch, bateri dan juga wayar. Okey. So awak lukis. Kemudian awak kena faham, bila litar switch dibuka, lampu menyala. Keseluruhan lampu akan menyala. Tapi bila litar switch ditutup, menyala atau tidak, awak kena check benda tu.
dah siap lakaran, awak kena analisis. Aktiviti analisis elemen sistem dilakukan pada medium, beban dan kawalan dalam litar tersebut. Litar elektrik yang lengkap terdiri daripada sumber seperti bateri, medium, dawai penyambungan ataupun wayar yang awak gunakan, beban, komponen elektrik ataupun mentor itu sendiri, suis sebagai kawalan. Suis yang kita gunakan di sini adalah suis Insania manual. Okey, setelah siap, awak analisis apa bahan yang awak perlukan. So kat sini bateri, beban, mentol, medium, wayar, kawalan suis. Okey, hal ni boleh tengok kat muka surat 73 buku teks. Okey, kalau suis, kawalan suis ada mentol 4 ke kaki NC. Okey, awak boleh tengok yang ni, apa kegunaan NC dan juga suis micro. Boleh tengok dalam buku teks awak, muka surat 72. Membina gadget elektrik berfungsi. Peringkat ni, satu gadget yang berfungsi akan dihasilkan untuk diletakkan dalam almari pakaian berdasarkan lakaran reka bentuk litar yang telah dihasilkan pada 2.34 yang tadi awak buat tu. So, bila awak buat, awak letak kat sini, ini adalah litar sesiri. Kemudian, apa masalah dia? Awak kena analisis lah. Setelah buat tu, pengujian dilakukan pada gadget dan memastikan gadget pada litar dapat berfungsi sepenuhnya. Sambungan mentol dan suis dipasang mengikut litar skematik dan litar bergambar. Litar ini disambung dengan sumber elektrik iaitu bateri. Ujian dibuat pada suis micro, dilepaskan dan didapati semua mentol menyala. Lepas tu bila awak buat penilaian, awak akan tengok semua komponen pada gadget elektrik sesuai ke tak sesuai. Jadi bila awak buat pengujian, kena buat dalam satu bentuk jadual. So boleh tengok kat sini mentol berfungsi, menyala bila pintu dibuka, terpadam bila ditutup, pendawaian berfungsi ke tak, semua disambung, litar berfungsi atau tidak, bateri berfungsi membekalkan kuasa mencukupi, suis micro berfungsi ke tidak dengan mengikut objektif yang awak nak, iaitu bila pintu almari ditutup dan dibuka. Okey, ada mungkin bila awak buat tu ada masalah lain. Jadi kita akan buat cadangan penambahbaikan ke atas reka bentuk gadget yang telah dibina. Jadi di sini, bagi penambahbaikan kecerahan mentol, satu uji kaji telah dikenal pasti. Uji kaji dijalankan ke atas dua jenis litar, iaitu litar siri dan juga litar selari. Uji kaji ini dilakukan untuk membuktikan kecerahan dan mentol dan jumlah nilai parameter rintangan yang terdapat dalam litar siri dan juga litar selari. Bagi membuktikan kecerahan mentol, uji kaji dibuat dengan menggunakan komponen elektrik yang sama dan dilakukan dengan cara menukar litar siri tadi luka kepada litar selari. Maknanya susunan mentol pada asalnya bersebelahan. Bila litar selari, awak kena susun secara bertentangan. Keputusannya, mentol menyala lebih terang jika awak buat dalam litar selari. Hal ini kerana beban rintangan pada litar selari menjadi lebih rendah berbanding dengan litar siri. Jadi, ini cadangan penambahbaikan. Daripada yang litar siri tadi ditukar kepada litar selari. Boleh rujuk dalam buku teks awak daripada muka surat 74 sehingga muka surat 78. Okey, ini merupakan lakaran bergambar reka bentuk gadget elektrik. Boleh tengok kat sini, ini macam mana yang dihasilkan lah. Ini gadget yang telah dibina, berfungsi dan memenuhi kriteria reka bentuk elektrik. Nampak tak? Macam mana kita hasilkan? Sama tak dengan lakaran sebelum ni? Okey. Ini contoh gadget elektrik yang lain. Ini pada asalnya almari tanpa gadget. Pada asalnya awak buat macam ni. Kemudian bila kita apply, macam mana nak susun, pakai 6 mentol. Kemudian menggunakan litar siri selari. Kemudian buat pemasangan. Maknanya mentol tu ada di kanan, kiri, di atas, di bawah. Kemudian cuba lihat pemasangan mentol. Bila switch tekan buka, ditekan, lampu almari akan terpadam. Okey, ini contoh gadget elektrik yang lain. Bukan saja buat almari, boleh buat benda lain. Mini mixer boleh dihasilkan dengan menggunakan barang-barang elektrik. Ni tadi bateri, sel yang tidak boleh diperbaharui. Ni switch Insania, mixer. So bila dapat hasilkan ni, dapatlah buat dalgona coffee tu. Okey, ni contoh gadget elektrik, loceng elektrik. Ini water alarm, kalau ada air dia akan berbunyi lah. Sekian, terima kasih.